Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Darabi. Nombor matrik 257712. Saya akan menerangkan tentang mengenai syarikat dan produk. Syarikat kami ialah sebuah syarikat yang mengimport produk earphone dan earbud melalui platform Alibaba.com. Platform Alibaba.com telah membawa revolusi dalam bidang e-perdagangan yang telah menyediakan platform yang sama untuk pembeli dan penjual di seluruh dunia dalam satu aplikasi. Alibaba.com juga menyebabkan jurang antara pembeli dan penjual semakin dekat antara satu sama lain kerana dengan menggunakan platform ini, ia boleh memudahkan urusan jual beli. Earphone dan earbud merupakan peranti audio yang paling popular pada masa kini. Sudah tentu ramai masyarakat sekarang mengenali produk ini dan mempunyai sepasang atau berbilang earphone dan earbud. Pada zaman dahulu, sebelum mempunyai earphone, headphone adalah alat yang digunakan untuk menggunakan pelbagai audio selain muzik. Headphone juga adalah sebahagian daripada peralatan kerja sebelum ianya digunakan untuk mengisi masa lapang dan menjadi berdaya dalam seni hiburan pada masa kini. Dengan penciptaan teknologi Bluetooth, earphone tidak lagi menggunakan wayar yang disambung kepada peranti mudah alih yang diberi nama earbud. Ini kerana dengan teknologi audio wireless cenderung kepada si pemakai earphone menyambung Bluetooth kepada peranti yang digunakan. Earbud adalah reka bentuk phone kepala yang lebih kecil tanpa wayar dan mempunyai dua alat yang boleh disambung melalui Bluetooth dengan satu atau dua inci tube yang dilekatkan pada setiap satu dan reka bentuknya sesuai untuk saiz telinga. Dengan ini, earphone dan earbud boleh dipakai secara langsung di telinga dan dapat digunakan untuk menjawab, menutup dan mengawal kelantangan audio yang diinginkan oleh si pemakai. Penerangan dan pandangan industri. Pelancaran earbud ini telah memperkenalkan dan mendorong pembangunan teknologi pasaran produk earphone. Produk ini direka dan dilancarkan sebagai earbud tanpa wayar dengan mempunyai kelebihan pendirian sesentuh, suara membawa bercas dan mampu mengawal main balik audio. Sebagai contoh, syarikat Apple telah melancarkan produk utama mereka iaitu AirPods yang menjadi earbud jualan tertinggi di pasaran Amerika Syarikat dan Kanada. Peningkatan telefon pintar itu yang semakin meningkat dan permintaan yang semakin tinggi untuk negara yang sedang pesat bangun seperti di negara China akan meningkatkan permintaan untuk produk itu dan permintaan produk yang dikeluarkan di negara China menjadi perlahan di pasaran global. Selain itu, syarikat peranti lain seperti Samsung, Sony, Bose, Jabra dan lain-lain juga memperkenalkan produk dengan teknologi pendengaran mudah alih yang menawarkan pelbagai fungsi termasuk muzik yang dipertingkatkan dan pengalaman mendengar kawalan ke atas bunyi luaran dan lain-lain. Produk yang dipertingkatkan secara teknologi ini direka untuk memenuhi jangkaan pengguna. Dengan ini dapat meningkatkan pendapatan pasaran global. Dengan alat bantu pendengaran untuk membantu orang yang mengalami masalah pendengaran, hayat bateri tahan lama dan gangguan bunyi bising lain selain muzik yang didengari ialah beberapa ciri yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat earphone untuk bersaing dengan pasaran global. Saiz pasaran AirBuds tanpa wayar global bernilai $2.17 bilion pada tahun 2019 dan dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan dengan kadar sebanyak 58% dari 2020 hingga 2027. Pasaran meningkat terutamanya disebabkan penggunaan AirBuds tanpa wayar yang meluas di kalangan pengguna untuk kualiti audio yang berkualiti, peningkatan penembusan internet melalui pelbagai aktiviti sambil mendengar muzik. Kemajuan dalam teknologi mudah alih ini menghasilkan pengenalan peranti pintar dan produk mesra pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi ini telah membawa kepada kemunculan telefon pintar tanpa batas yang dijangka dan menyokong permintaan untuk fon telinga tanpa wayar. Di samping itu, peningkatan permintaan untuk reka bentuk yang bergaya dan menarik akan meningkatkan jualan produk. Tambahan pula kemunculan teknologi canggih seperti Active Noise Cancellation yang membantu menghapuskan bunyi latar belakang menghasilkan kualiti bunyi yang terbaik akan menghasilkan pengenalan fon telinga wireless yang sehat. Sebelum kita menentukan jualan unik bagi produk AirBuds, kita perlu mengetahui dan mengambil kira secara mendalam tentang faktor asas
Dan perlu kita ketahui sebelum mencadangkan jualan unit bagi ebas dan bekal kita, pasarkan agar mencapai sasaran kepada pelanggan kita. Antara faktor yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Yang pertama, kualiti bunyi. Kedua, hayat bateri. Ketiga, julat tanpa wayar. Tiga, synchronous chord, keselesaan dari bentuk. Kelima, waranti. Keenam, harga. Ketujuh, ear tips. Kelapan, kawalan. 9, pembatalan bunyi. 10, sarung pengecas. Dan ke-11, value. Faktor-faktor yang disenaraikan di atas sebenarnya adalah perkara asas yang perlu diambil kira sebelum kita dapat mencetuskan jualan secara unik pada earphone yang hendak kita pasarkan. COVID-19 yang telah melanda dan menjejaskan hampir semua industri dan memberi kesan jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi industri. Dengan wabak ini telah memberi satu isu yang menjadi asas yang akan digunakan dan membawa perubahan dalam tingkah laku dan permintaan pengguna. Surat pembelian, susun semula rantai bekalan, kuasa pasaran semasa dan campur tangan kerajaan. Sedangkan ini memberikan ramalan dengan mengambil kira kesan COVID-19 ke atas pasaran produk. Dengan strategi persaingan dari segi pasaran, aplikasi dan geografi yang membantu, syarikat seperti Apple, Bose, Samsung, Sony, Jabra dan lain-lain menentukan jarak atau kesesuaian antara keupayaan dan peluang mereka untuk meningkatkan pertumbuhan produk mereka pada masa depan. Secara ringkasnya, cadangan jualan yang unik adalah seperti berikut. Penembusan pasaran, iaitu menyediakan maklumat komprehensif mengenai pasaran yang ditawarkan kepada pengguna. Kedua, pembangunan pasaran, menyediakan maklumat mendalam tentang pasaran baru muncul yang menguntungkan dan menganalisis penembusan merentas segmen pasaran yang matang. Ketiga, kepelbagaian pasaran, menyediakan maklumat terperinci tentang pelancaran produk baru, geografik, OKI, perkembangan terkini dan pelaburan. Keempat, penilaian kompetitif berisikan, menyediakan penilaian menyeluruh bahagian pasaran, strategi produk, persijilan, kelulusan kawalan selia, lanskap, pattern dan keupayaan pembuatan produk terkemuka. Dan yang seterusnya adalah pembangunan dan inovasi produk, menyediakan idea pintar tentang teknologi masa depan, aktiviti R&D dan perkembangan produk ke tahap yang lebih besar. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah suatu proses mengenal pasti setiap pesaing di dalam perniagaan yang serupa dan menganalisis apakah strategi perniagaan mereka dalam mengenal pasti segala bentuk kekuatan dan kelemahan yang ada pada mereka berkait terhadap dari segi permintaan atau penawaran. Dalam erti kata lain, menganalisis setiap pesaing adalah proses untuk mengenal pasti siapa pesaing, menganalisis strategi perniagaan mereka. Ini bermaksud strategi perniagaan mereka hendaklah mencakupi strategi korporat dan kompetitif pada masa jangka panjang dan pendek. Menganalisis peluang serta ancaman. Motif analisis pesaing adalah untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing di samping membandingkannya dengan strategi syarikat sendiri. Bagi syarikat kami telah mengenal pasti beberapa pesaing yang mengedarkan produk yang sama dengan apa yang kami tawarkan. Antara pesaing tersebut adalah, yang pertama adalah Huawei, iaitu negara pengeluar daripada negara China. Yang kedua, Oppo, negara pengeluar juga adalah daripada negara China. Yang ketiga adalah Samsung, negara pengeluar adalah daripada Korea Selatan. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, Nokia, iaitu negara pengeluar daripada Finland. Bagi syarikat Huawei, mereka mempunyai strategi korporat dan persaingan kompetitif yang hampir sama, iaitu menjalankan perniagaan dengan menyasarkan produk mereka kepada golongan remaja yang mahir dan semakin bijak kepada keperluan dan kehendak pembelajaran semasa di dalam bidang strategik dan juga dalam bidang teknologi maklumat komunikasi. Ini dapat dilihat dengan adanya usaha dan jalinan kerjasama antara pengeluar syarikat.
kepada institusi seni seperti Perbadanan Filem Negara FINAS, iaitu dengan melalui kaedah jalinan kerjasama yang menjadikan para penggiat seni untuk memahami fungsi terhadap beberapa produk telekomunikasi, khususnya berkaitan dengan penggunaan telefon mudah alih. Pada era pandemik COVID-19, sebagai contoh, penggunaan telefon tablet atau komputer semakin meningkat naik akibat pelaksanaan pengajian berpandukan kepada pengajian dalam talian. Maka dengan itu, keperluan penggunaan earbud juga penting untuk mengakses perhubungan dari segi pendengaran, dan ia memudahkan para pelajar untuk lebih mudah mendengar terhadap penyampaian pembelajaran sekaligus dalam pengajaran harian pelajar itu. Selain daripada Alibaba.com, terdapat ramai pembekal yang membekalkan produk mereka ini, termasuklah pada peniaga dalam talian seperti Shopee dan juga Lazada. Bagi syarikat Oppo dan Samsung pula, mereka lebih menyasarkan kepada strategi apakah keperluan dan kehendak masyarakat semasa. Perbezaannya terhadap syarikat lain pula adalah mereka menawarkan harga alat telekomunikasi pada kadar mampu milik dan berpatutan. Dengan persaingan yang sama pada setiap pengeluar telefon kini, iaitu konsep 5G, mereka mengeluarkan pelbagai jenis telefon yang terkini dan bersesuaian dengan kehendak semasa tanpa mengira peringkat usia. Yang pastinya mereka menjangkakan keperluan ini pada kadar jangka masa yang panjang agar penggunaan alat telekomunikasi tersebut bersesuaian dengan keperluan 5G walau di mana sahaja pengguna akhir tersebut berada. Sama seperti pembekal yang lain, Shopee dan Lazada juga menjadi medium kepada para pembekal menjual produk mereka kepada pengguna akhir selain daripada Alibaba.com itu sendiri. Bagi syarikat Nokia pula, dari segi strategi korporat syarikat, ia masih lagi ketinggalan dengan persaingan syarikat-syarikat yang lain. Dari segi strategi pemasaran, kita dapat lihat cara mereka memasarkan produk sedikit lembab dan tidak berjaya menarik minat masyarakat untuk memilih produk mereka walaupun harga yang ditawarkan berpatutan. Ini berkemungkinan disebabkan kualiti produk mereka sendiri yang tidak setara dengan persaingan dengan syarikat pengeluar yang lain. Bagi syarikat Nokia, produk yang dipasarkan mereka tidak ramai pembekal yang memasarkan kepada pengguna akhir. Ini disebabkan permintaan kepada produk mereka sedikit kurang berbanding dengan syarikat-syarikat yang ada lain. Pelanggan sasaran, yakni analisis pelanggan. Bagi memahami strategi sasaran dan analisis pelanggan, terdapat kaedah dalam memahami dan menentukan apa kehendak dan keperluan yang perlu disasarkan terhadap produk earbud. Berikut adalah perkara yang penting diambil kira dalam mengenal pasti pelanggan kepada produk yang kami tawarkan. Yang pertama, memahami kepentingan sasaran pelanggan e-dagang. Yang kedua, mengenal pasti pelanggan. Yang ketiga, gambaran bakal pelanggan. Yang keempat, segmentasi pelanggan. Yang kelima, maklum balas pelanggan. Syarikat kami akan berusaha untuk memahami kepentingan dan segala bentuk keperluan yang diinginkan pelanggan. Ini sebagai langkah untuk memudahkan para pelanggan untuk memilih dan membeli produk earbud yang kami tawarkan tanpa ada perasaan sangsi ke atas produk. Selain daripada itu, pada masa yang sama juga, kami mengenal pasti saingan pembekal yang lain merujuk kepada konsep perkhidmatan yang ditawarkan kepada pembekal agar kami tahu apa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki demi memastikan kehendak pelanggan dapat dipuaskan serta jaminan produk dapat menjadi keutamaan kepada pelanggan. Syarikat kami juga mengenal pasti jenis pelanggan berdasarkan kepada faktor jantina, usia dan sebagainya. Ada kalanya perbezaan keinginan antara pelanggan akan menyukarkan pelanggan untuk memilih dan membeli. Justru dengan mengambil kira keinginan dan tawaran semasa, kami dapat membantu memudahkan para pelanggan untuk mengenal pasti dan menjadikan pengalaman membeli secara atas talian ini menjadi mudah dan meyakinkan. Ini juga sebagai langkah atau cara untuk mencari gaya dan kehendak pelanggan agar kepuasan dapat dicapai baik daripada pembekal dan juga pelanggan akhir itu sendiri. Sebagai kedai dalam talian untuk earbud, kami harus mempunyai pemahaman tentang pasaran sasaran e-dagang kami dan pembekal yang lain.
Langkah ini boleh dilakukan dengan melaksanakan profil individu untuk setiap pengguna yang melawat kedai dalam talian kami. Setelah menentukan siapa yang perlu difokuskan oleh kami, keputusan pemasaran syarikat kami akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan pelanggan. Kami juga akan dapat menyasarkan sekumpulan profil pelanggan yang serupa secara terpilih dan teliti. Setelah kami telah mencipta profil pelanggan, kami akan mula mengkategorikan khalayak sasaran pelanggan kedai e-dagang kami dengan menggunakan pelbagai maklumat demografi seperti nama, alamat, tingkah laku pengguna dan sebagainya. Malah dari segi perniagaan moden kini, pelanggan mula memfokuskan kepada tentang gaya hidup, profesion dan keperluan pelanggan. Dengan cara seperti ini, ia dapat membantu syarikat dalam talian seperti kami dan mampu untuk berhadapan dan melayani pengguna dengan lebih baik serta membentuk mesej promosi yang betul. Sebagai langkah akhir dalam mendapatkan analisis berguna daripada pelanggan, sudah menjadi kebiasaan untuk syarikat merekod maklum balas pelanggan sejurus selepas menyelesaikan perniagaan dengan para pelanggan. Sesetengah syarikat dalam talian juga mengambil langkah ke hadapan dan menawarkan tinjauan mesra ringkas kepada pengguna baru untuk mengambil perhatian keperluan mereka pada mulanya. Cara terbaik untuk mengetahui lebih banyak tentang pelanggan adalah dengan menggunakan teknik membuat tinjauan seperti short form. Ini boleh menjadi langkah pertama untuk mengenali pelanggan kami dengan lebih baik, pantas dan mudah. Untuk pembentangan seterusnya, saya teruskan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di bahagian G, untuk berkenaan dengan segi strategi harga dan kedudukan oleh syarikat Alibaba. Jadi strategi pemasaran Alibaba ni dia mengikuti 4P, iaitu dari segi campuran rangka kerja campuran pemasaran, di mana produk, harga, tempat dan promosi lah. Oleh itu terdapat beberapa strategi pemasaran seperti inovasi produk, pendekatan harga, perancangan promosi. Strategi perniagaan ini beliau berdasarkan campuran pemasaran Alibaba membantu jenama berjaya. Strategi pemasaran Alibaba membantu jenama syarikat untuk meletakkan dirinya secara kompetitif dalam pemasaran. Jadi kita mulakan strategi dalam campuran pemasaran Alibaba untuk memahami strategi produk, harga, perikanan dan pengedarannya. Untuk yang pertama, strategi produk Alibaba. Strategi Alibaba ni, strategi produk dan campuran dalam strategi pemasaran Alibaba boleh dijelaskan seperti ia salah satu syarikat laman web e-dagang terkemuka yang berpangkalan di luar China. Terdapat banyak perkhidmatan dan produk berbeza yang ditawarkan dalam campuran pemasarannya di dalam internet. Terdapat Alibaba.com yang merupakan platform jualan B2B, maknanya daripada di hadapan terbesar di dunia untuk pemasaran kecil. AliExpress pula ialah kedai runcit dalam talian untuk membeli produk yang diekspor ke banyak negara oleh perniagaan China. So, kedai-kedai runcit yang biasalah. AutoNavi yang menawarkan peta merupakan peneraju pemasaran dan dalam navigasi di China. Taobao ialah salah satu platform beli belah dalam talian pengguna terbesar. Kebanyakannya saya lihat rakan Cina saya, dia banyak menggunakan Taobao untuk membeli barang-barang produk seperti baju, kasut dan lain-lain juga. Alibaba juga mempunyai platform beli belah kumpulan yang dipanggil Juhu Aswan yang menawarkan jualan kilat. Alipay pula adalah salah satu perkhidmatan yang merupakan platform untuk pembayaran dalam talian tanpa sebarang yuan transaksi, mana tanpa faedah lah. Ia juga hadir dalam media dalam syarikat freelance sendiri bernama Alibaba Picture. AliSports dan AliHealth ialah dua lagi perkhidmatan yang acara sukan dalam platform e-dagang pharmaceutical masing-masing. Okey, itulah strategi produk Alibaba. Untuk strategi harga Alibaba ialah
Saja penempatan harga Alibaba digunakan ialah penentuan harga kerana ia berusaha untuk memasuki pasaran yang lebih baharu dan lebih baharulah. Oleh itu, ia menawarkan diskaun dan pulangan tunai potongan daripada urus niaga. Sesetengah perkhidmatan yang mereka tawarkan tidak melibatkan sebarang kos transaksi. Sesetengah perkhidmatan seperti AliExpress tidak mempunyai yuan pendaftaran juga. Pendapatan utama yang diperolehi oleh Alibaba adalah melalui iklan yang dilakukan oleh iklan yang akan ditapak oleh perniagaan. Hasil kedua adalah daripada pelanggan yang mengambil keahlian. Ia juga kadang-kadang menggunakan harga yang kompetitif untuk menawarkan produk pada harga yang serupa dengan pesaing untuk memacu jualan. Secara keseluruhannya, ia lebih menjimatkan dan untuk kebanyakan pengguna. Jadi untuk yang terakhir daripada segi-segi strategi harga dan kedudukan ialah tempat dan strategi pengedaran Alibaba lah. Tempat strategi untuk Alibaba, dia memang fokus kepada internet. Apa yang saya lihat, dia orang kebanyakan dia orang fokus pada internet. Dia orang ambil barang-barang daripada kedai-kedai kunci, tapi dia orang fokuskan satu hub, iaitu hub internet sajalah. Memang sebagai perantara perkhidmatan adalah dalam talian, semua dalam talian. Oleh itu dia akan melalui laman web. Melalui ini mereka dapat menjangkau kelayak yang lebih luas, bukan daripada segi China saja, tapi daripada luar. Maksudnya daripada seluruh dunia dia boleh buka. Jadi itu dia orang punya fokus. Hampir 80% e-dagang di China berlaku dalam Alibaba lah. Kerana platform itu untuk menjalankan perniagaan, mereka dapat mengurangkan kos pengedaran, dapat mengurangkan kos pengedaran. Bahawa ini telah memasuki pasaran AS dengan IPO yang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarahnya. Dalam US pun sudah ada. Alibaba mempunyai pengeluaran dalam senarai, jadi pesanan boleh dibuat secara pukal. Mereka akan dihantar dari pengeluaran ini dari India, Pakistan ataupun Republic Chad ke tempat di mana ia dipesan. Pembayaran boleh dilakukan melalui Alipay, pinjaman kawal atau Western Union. Gudang yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk proses pesanan. Jadi Alibaba ni, kalau kita dulu pakai warehouse, so ambil barang, jadi semua ni adalah daripada hub internet yang untuk teknologi lebih bagus. Untuk promosi dan pengenalan Alibaba, apa yang boleh saya ceritakan ialah dia yang pertama, promosi dan strategi pengenalan Alibaba. Dalam strategi pemasaran Alibaba, dia iklankan dalam beberapa, iaitu daripada saluran TV, dari saluran international seperti media cetak, radio, iklan TV. Ia menyekankan melalui slogan yang menarik. Oleh kerana kebanyakan keperkhidmatan yang ditawarkan dalam talian yang dipromosikan oleh Alibaba melalui media digital juga, mereka juga telah menjadi penaja untuk acara antarabangsa seperti Olimpik Beijing. Ia juga telah menaja Minggu Perniagaan Asal China, yang merupakan salah satu acara berprofil tinggi dalam dunia perniagaan. Bukti fizikal perniagaan, di mana Alibaba termasuk aspek perkhidmatan tidak ketara seperti jawatan penghantaran yang perlu berjalan seperti yang dijanjikan. Produk yang dihantar hendaklah mengikut pesanan dan kualiti yang diingini. Urus niaga harus lancar dan boleh dipercayai dalam platform e-dagang. Harus mesra, pengguna dan menarik. Antara bukti fizikal ialah proses menawarkan platform, mana Alibaba menawarkan platform beli-belah dan cara keseluruhan proses berlaku dipermudahkan. Membeli belah boleh dilakukan secara borong, beli belah perkumpulan dan pelanggan kepada pelanggan. Pengenalan membuat produk mengikut kuantiti pesanan dan menghantarnya. Pelanggan yang ingin menjual produk terus kepada pelanggan lain. Urus niaga boleh dilakukan sama ada melalui Alipay atau Western Union dari platform yang serupa yang sama macam kedua-dua pembayaran. Suatu organisasi Jack Ma ialah ketua pegawai eksekutif syarikat Alibaba. Setakat ini terdapat lembaga pengarah yang merupakan pengurusan tertinggi kumpulan ini diikuti oleh bahagian operasi, kewangan, pemasaran dan perkhidmatan pelanggan. Tahap yang paling rendah ialah yang mempunyai penghilang dan penjual. Organisasi ini memberi penekanan utama kepada jabatan kejurutanan, di mana mereka hanya mengambil pekerja dan institut terkemuka.
juta sangat mahir dalam domain mereka dan boleh menyelesaikan diri dengan perubahan teknologi. Kerana jabatan itu merupakan teras perniagaan. Ini melengkapkan campuran pemasaran Alibaba. Jadi setakat itulah bahagian saya untuk bagi di bahagian pricing dan positioning dan promotion strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikmal Syam akan menerangkan tentang strategi pemasaran dalam talian dan segmen demografi yang kami gunakan untuk menjual dan memasarkan produk kami. Terdapat pelbagai strategi pemasaran di dalam talian seperti pengoptimum enjin carian, pemasaran kandungan, pemasaran melalui media sosial, pemasaran email dan perkhidmatan pemasaran. Kami telah menggunakan 3 strategi pemasaran untuk menjual produk, iaitu perdagangan sosial, perdagangan mudah alih dan juga perdagangan aplikasi. Setiap strategi yang kami menggunakan mempunyai peranan yang berbeza dalam menjual dan mempromosi produk kami, iaitu wireless earphone ataupun earbuds. Strategi pemasaran dalam media sosial merupakan strategi yang paling popular digunakan pada masa kini. Strategi pemasaran tersebut membolehkan para peniaga menjual dan mempromosi barangan serta produk secara terus kepada pengguna ataupun daripada peruncit kepada penjual yang lain. Antara platform yang kami gunakan melalui pemasaran dalam media sosial ialah seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan TikTok. Strategi perdagangan mudah alih juga menjadi pilihan kami untuk menjual produk. Ini adalah disebabkan ianya memudahkan pembeli dan transaksi boleh dibuat di dalam talian. Platform yang kami gunakan ialah Alibaba.com, di mana platform tersebut memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran serta ianya juga menawarkan voucher kepada pembeli pertama kali ataupun pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak. Tawaran yang diberikan secara tak langsung akan menarik minat pembeli kerana kemudahan penggunaan yang diberikan. Kami juga telah memilih perdagangan aplikasi untuk menjual produk. Perdagangan aplikasi merupakan iklan-iklan perniagaan yang wujud di dalam aplikasi-aplikasi yang popular di kalangan pengguna. Kami akan mengenal pasti aplikasi yang popular dan sering digunakan serta membayar syarikat pemilik aplikasi tersebut untuk mempromosi produk jualan kami. Antara aplikasi yang popular ialah Mobile Legends, di mana ramai pengguna menggunakan aplikasi tersebut dan secara tak langsung target sasaran kami menjadi lebih besar. Seterusnya adalah demografik dan segmen. Demografik dan segmen merupakan pengkategorian pengguna segmen berdasarkan demografi mereka. Contohnya seperti umur, jantina, pendapatan, pendidikan dan lokasi. Segmen demografik untuk membahagikan pasaran pengguna kepada kategori yang lebih kecil dan boleh membantu untuk lebih memahami pasaran prospektif dengan lebih baik dan membolehkan peniaga menggunakan sumber dengan lebih cekap. Kami telah menggunakan 5 demografik untuk mengenal pasti halayak sasaran kami, iaitu umur, jantina, pendapatan, pendidikan dan lokasi. Yang pertama adalah umur. Sasaran kami adalah golongan berumur 13 hingga 50 tahun, di mana golongan tersebut selalu menggunakan telefon pintar dan juga menggunakan wireless earphone untuk komunikasi harian mereka seperti ketika kelas atau mesyuarat dalam talian ataupun ketika melakukan aktiviti senaman. Yang kedua adalah jantina, di mana sasaran kami sudah pasti adalah untuk kesemua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Yang ketiga pula pendapatan, di mana sasaran jualan produk kami adalah kepada golongan yang berpendapatan RM1,200 Malaysia dan ke atas, di mana mereka dilihat mampu untuk membeli dan memiliki produk kami. Yang keempat pula adalah pendidikan. Produk kami sesuai untuk pelajar peringkat sekolah menengah, kolej dan universiti. Dan yang terakhir pula adalah lokasi. Lokasi sasaran kami adalah penduduk-penduduk di kawasan bandar. Ini adalah kerana golongan tersebut lebih terdedah dengan penggunaan gadget dan teknologi serta sentiasa berlumba-lumba untuk tidak ketinggalan dalam perkembangan penggunaan teknologi.
Assalamualaikum, saya Suziliana binti Osman, 257747. Saya akan menerangkan mengenai sasaran pasaran, persaingan dan juga penghalang untuk masuk, barrier to entry. Sasaran pasaran merupakan satu analisis yang kita perlu buat mengenai produk kita yang kita nak jual tu supaya dia dapat menarik minat pelanggan dan adakah sesuai untuk pasaran. Kita juga boleh mewujudkan strategi pemasaran dan jualan yang berkesan supaya produk yang kita jual tu nilainya boleh dinaik taraf dari semasa ke semasa. Terdapat 4 jenis sasaran pasaran yang kami ketahui, iaitu pembahagian demografi, geografi, psikografi dan juga tingkah laku. Semasa membuat analisis pasaran, kita akan membuat pembahagian demografi dari segi umur, jantina, dan yang keduanya adalah mengenai pasaran geografi, iaitu mengenai lokasi, budaya dan juga jenis populasi. Contohnya kat sini kita fokuskan kat kawasan bandar untuk penduduk di kawasan bandar yang suka kepada produk fon telinga tanpa wayar ni kerana dia ringan, mudah dibawa ke mana saja. Yang ketiga pula adalah mengenai psikografi, iaitu gaya hidup, minat dan juga status sosial. Macam kita tahu masyarakat di bangsa bandar ni cenderung untuk mengikut peredaran zaman. Jadi fon telinga tanpa wayar ni satu gadget yang perlu ada untuk setiap orang di bandar. Akhir sekali adalah sasaran pasaran tingkah laku. Kita juga boleh melihat melalui kesetiaan jenama, tingkah laku pembelian, kekerapan penggunaan. Contohnya kat sini kalau peminat Samsung atau Huawei tu dan juga Apple, mereka dah memang setia kepada jenama itu kan. Jadi macam kita nak, macam mana cara dia kita nak buat mereka tu tertarik dengan produk kita dan beralih kepada jenama kita. Seterusnya mengenai persaingan. Analisis mengenai persaingan dalam menjual produk ni penting untuk kita cari kelemahan pesaing kita supaya kita dapat menonjolkan produk kita. Contoh analisis yang kita buat kat sini adalah kalis air, saiz dan bentuk, bateri, kualiti bunyi dan juga kepintaran alat itu sendiri. Penghalang untuk masuk, barrier to entry. Penghalang di sini adalah penghalang untuk syarikat baru untuk menembusi pasaran. Jika ada syarikat besar yang memonopoli, sukar untuk syarikat baru ni, syarikat kecil untuk masuk ataupun bertahan dekat dalam pasaran. Terdapat 5 penghalang yang dikenal pasti, iaitu tindak balas kompetitif, harga, paten, teknologi dan juga kelainan produk. Tindak balas kompetitif tu adalah mengenai pesaing kita yang sedia ada, bagaimana dia menerima promosi produk kita supaya tidak melebihi dari standard yang sedia ada di pasaran. Paten pula adalah paten syarikat besar yang sedia ada, kita tidak boleh meniru 100% sama dengan yang asal. Okey. Bahagian teknologi pula, kita akan membuat perjanjian dengan syarikat besar yang sedia ada, tetapi itu bermakna kita bukanlah pesaing mereka lagi. Tapi kalaulah kita ada modal yang besar, kita boleh mencipta teknologi sendiri. Kelainan produk pula adalah ciri-ciri yang terdapat dalam produk kita supaya ianya berlainan dan menonjol untuk menarik pasaran yang sedia ada. Oleh sebab itu, syarikat baru ni dia memerlukan modal yang agak tinggi untuk menembusi pasaran dan menonjolkan produk mereka. Sekian, terima kasih daripada saya.